Okey. Jadi selamat datang kepada semua pelajar. Okey, pada hari ini kita akan sambung belajar bab yang keempat, itu topik 4.4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, pada topik yang sebelum ini anda telah mempelajari bagaimana orang Melayu, orang Melayu, pemimpin Melayu, rakyat tempatan bersatu menentang kerajaan British. Apabila British cuba memperkenalkan Malayan Union di Persekutuan Tanah Melayu. Di Persekutuan Tanah Melayu, reaksi dia menentang. Okey, bagaimana pula dengan Sarawak? Sarawak juga, selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak juga diserahkan kepada British sebagai tanah jajahan. Jadi kita nak tengok apa reaksi dia. Okey, kita nak tengok mengapa penyerahan ini dibuat. Okey, lepas itu kita nak tengok mengapa apa reaksi penduduk terhadap penyerahan ini. Okey, apa faktor penentangan mereka. Okey, dan kita akan tengok cara penentangan. Okey, kita akan tengok beberapa perkara ini. Okey, jadi sekarang kita mula pembelajaran kita. Okey, pada buku teks anda boleh buka muka surat berapa? Okey, anda boleh buka muka surat 107. Okey, buku teks. Andaikan ada buku teks. Okey, anda tengok sini 4.4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak diserahkan kepada British. Dan penyerahan ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada penduduk tempatan. Okey, jadi selepas Perang Dunia Kedua tamat, selepas Perang Dunia Kedua tamat, wujud pentadbiran tentera juga macam tanah Melayu. Apabila Jepun menjara kalah, kita ada pentadbiran tentera itu BMA sebelum Malayan Union diperkenalkan. Sarawak pun sama. Kita ada pentadbiran tentera, itu British Borneo Civil Affairs Unit ataupun BBCAU. Okey. Lepas itu British memperkenalkan BMA di Sarawak. Sarawak pun ada BMA. Jadi pada 1 Julai 1946, Wyner menyerahkan Sarawak kepada British. Wyner Raja Brooke yang terakhir menyerahkan Sarawak kepada British. Dan penyerahan ini mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan Sarawak. Mengapa Wyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British? Ini kita nak tahu. Jadi fokus kita pada pagi ini adalah ini. Saya annotate untuk anda. Tajuk dia adalah ini. Sekejap. Faktor penyerahan Sarawak kepada British. Mengapa Wyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British? Inilah faktor dia. Satu adalah masalah pewarisan takhta. Masalah pewarisan takhta. Wyner Brooke tidak ada anak lelaki. Wyner Brooke tidak ada anak lelaki untuk menggantikannya. Yang kedua, Wyner Brooke sudah tua dan uzur. Jadi Charles Wyner Brooke dia dah tua dan uzur, tapi dia tak ada pengganti sebab dia tak ada anak lelaki. Lagi satu, Wyner Brooke enggan melantik anak saudaranya Anthony Brooke. Anthony Brooke untuk menggantikannya. Sebab bagi Wyner Brooke, Anthony Brooke ini tidak ada kebolehan, tidak layak untuk menggantikannya. Jadi Wyner Brooke sanggup menyerahkan Sarawak kepada British daripada menyerahkannya kepada anak saudaranya Anthony Brooke. Jadi wujud masalah pewarisan takhta di sini. Wyner Brooke dia tak ada pengganti. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, desakan kerajaan British. Pada masa itu kerajaan British, itu pejabat tanah jajahan British, mendesak Wyner Brooke memberikan kuasa yang lebih luas kepada British. Di mana? Di Sarawak.
Okey, jadi pejabat tanah jajahan London, British, okey, mendesak Warner Bros memberi kuasa kepada British di Sarawak. Dan ini menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan. Mengapa? Sebab British dapat menguasai kekayaan, British dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan British di negeri Sarawak. Okay? Dan Warner Bros bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Okay, sekali lagi saya ulangi, mengapa kerajaan British mendesak Warner Bros untuk menyerahkan Sarawak kepada British? Sebab British ingin menguasai kekayaan ekonomi Sarawak. Sarawak ada minyak petroleum. Okay, dia ada minyak. Okay. Dan dia ingin menjaga kepentingan pelaburan British di negeri itu. Ini nombor 2. Okay, jadi sekarang kita tengok nombor 3. Okay, nombor 3 adalah ini. Okay, masalah kewangan. Okay, Warner Bros juga menghadapi masalah kewangan selepas Perang Dunia Kedua untuk memulihkan Sarawak. Okay, Warner Bros dia menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Mengapa? Sebab ekonomi Sarawak terjejas. Banyak lumbung minyak musnah. Ladang getah juga musnah dan terbiak. Okay. Kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya, lapangan terbang juga perlu dibaiki kerana rosak. Perangkan rosak. Kerana Warner Bros dia tidak mampu membangunkan Sarawak semula. Okey, jadi Warner Bros dia tidak mampu membangunkan Sarawak semula sebab rosak teruk. Okey, sebab Perang Dunia Kedua. Okey, rosak teruk. Jadi Warner Bros dia ada masalah kewangan. Okey, sudahlah dia tak ada pengganti, dia ada masalah kewangan. Dan dia didesak oleh British. Jadi akhirnya Warner Bros mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, boleh? Okey, boleh ya. Okey, jadi sekarang kita tengok proses penyerahan. Okey, proses penyerahan Sarawak kepada British. Okey, kita tengok ini. Kita tengok carta ahli ini. Penyerahan Sarawak kepada British. Okey, jadi pejabat tanah jajahan British telah mengutus surat kepada Warner Bros meminta beliau menandatangani surat perjanjian. Okey, surat perjanjian apa? Menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, jadi pejabat tanah jajahan mendesak Warner Bros. Okey, jadi Warner Bros menghantar setiausaha pribadinya Gerard McBrien untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Jadi Warner Bros hantar Gerard McBrien, okay, untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Okay, jadi Gerard McBrien, okay, dia berjaya mendapatkan, okay, dia berjaya mendapatkan tanda tangan. Okay, dia bawa dokumen, okay, dia bawa bersama-sama dengan dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan. Jadi Warner Bros bersetuju menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi penyerahan ini dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Okey, tanpa. Cuma ketua tempatan saja yang tahu, tapi rakyat Sarawak tak tahu. Okey. Lepas itu kerajaan British mengarahkan Warner Bros mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Okey, jadi pada masa itu, okey, kerajaan British menghantar 2 orang ahli parlimen, iaitu Gammons dan Ray Williams. Masih ingat nama orang ini? Okey, masih ingat tak?
para pelajar masih ingat tak dua orang ini, Gammons dengan Ree Williams? Dulu semasa Malay Union, mereka juga ke tanah Melayu, untuk meninjau penentangan orang Melayu terhadap Malay Union. Kali ini mereka dihantar ke Sarawak untuk membuat tinjauan. Jadi hasil tinjauan mereka adalah kebanyakan penduduk pribumi menentang penyerahan ini. Tetapi orang Cina menyokong. Orang Cina menyokong, pribumi menentang. Tetapi penduduk tidak faham masuk penyerahan. Jadi selepas itu, Gammons dengan William, mereka buat laporan tentang isu penyerahan untuk diundi. Jadi mereka buat tinjauan lah. Lepas itu laporan Gammons dengan Williams tadi dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Jadi dalam undian tersebut golongan pro penyerahan menang 19 undi. 16 undi menentang. Jadi maksudnya Sarawak kena diserahkan kepada British sebab menang dalam Majlis Negeri. Jadi taraf Sarawak sebagai negeri naungan British telah dimansuhkan dan bertukar menjadi tanah jajahan. Disahkan sebagai tanah jajahan pada 1 Julai 1946. Soalan di sini ya. Anda cuba tengok sini, Anda beritahu saya apa jawapan ini. Ini soalan daripada buku teks anda sendiri ya. Anda tengok sini. Apa peranan Gammons dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Tadi kan saya dah kata kerajaan British dia hantar Gammons dengan Ree Williams. Apa peranan Gammons dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Boleh anda bagi jawapan dalam ruangan chat. Apa peranan Gammons dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Itulah soalan tanya. Peranan Gammons dengan Ree Williams. Dua ahli parlimen British di Sarawak. Apa peranan mereka? Boleh anda tulis jawapan pada ruangan chat. Kita tengok apa jawapan Gabriel Wong dengan Gabriel Wong kata membuat tinjauan terhadap penyerahan Sarawak. Ijing Law kata membuat tinjauan. Jawapan Lim Membiau hilang. Membuat tinjauan. Lim Membiau pun kata membuat tinjauan juga. Anda tengok ruangan chat. Lee Shooting pun kata peranan mereka dalam membuat tinjauan. Kalau anda kata membuat tinjauan, anda kena nyatakan tinjauan tentang apa. Jawapan dia adalah tentang penyerahan. Anda kena tentang penyerahan. Anda kena ikut jawapan macam Gabriel. Boleh? Jadi jawapan dia adalah membuat tinjauan. Membuat tinjauan tentang penyerahan Sarawak. Bagus. Sekarang kita tengok apa reaksi mereka. Apa reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan ini. Jadi mereka ni menentang. Reaksi anda tengok sini. Apa reaksi dia? Reaksi dia ada yang menentang, ada yang menyokong. Kita tengok yang menentang. Majoriti menentang. Mengapa mereka menentang? Apa faktor penentangan mereka? Siapa yang menentang? Kita ada sini. Faktor dia adalah ini. Satu, sebab dia bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Pada masa itu, sebelum Perang Dunia Kedua bermula, sebelum Jepun menyerang Sarawak, Wyner Brooke sebenarnya sudah menjanjikan penduduk Sarawak bahawa Sarawak akan diserahkan kepada penduduk Sarawak sendiri untuk ditabik. Jadi Wyner Brooke pada masa itu dia sudah buat janji akan beri pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak untuk mentadbir. Tetapi tindakan Wyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British ini
melanggar prinsip Perlembagaan 1941, melanggar janji itu. Jadi ini menyebabkan rakyat Sarawak berasa marah. Okey. Jadi ini pada prinsip yang ke-8 Perlembagaan 1941, itu pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Okey. Jadi tindakan Warner Brooke ini menyerahkan Sarawak British telah melanggar Perlembagaan 1941. Okey. Okay, kita tengok yang kedua. Okey, apa tindakan yang kedua? Okey, Warner Brooke dia telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, Warner Brooke dia buat keputusan tanpa berbincang dengan Anthony Brooke dan Bertram Brooke. Okey, jadi golongan yang menentang ini mereka mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Okey, yang keempat adalah ini. Gerard McBrien menggunakan tipu muslihat. Okey, tipu muslihat untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Diguna apa? Taktik tekanan, desakan, pujukan dan sogokan. Okey. Jadi Gerard McBrien ni Bertram Brooke, gambar Bertram Brooke. Okey, jadi Gerard McBrien dia guna muslihat, okey, untuk mendapatkan tanda tangan dan persetujuan ketua tempatan. Okey, dia macam Michael. Masih ingat tak? Sir Harold Michael apabila dia mendapat tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. Dia pun guna taktik tipu hela. Jadi McBrien pun sama. Dia guna taktik tipu hela juga untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan tentang penyerahan ini. Dua-dua pun ada Mac. Satu McBrien, satu Michael. Okay, Michael Semenanjung Tanah Melayu, McBrien Sarawak. Okey, jadi para pelajar, anda tolong ulang balik. Okey, apa yang saya katakan tadi. Okey, apakah faktor penyerahan Sarawak, penentangan penyerahan Sarawak? Okey, anda boleh tulis faktor-faktornya. Okey, secara ringkas anda tulis dalam ruangan chat. Apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak? Tolong tulis jawapan ruangan chat. Okey, Eugene. Okey, kita tengok jawapan Eugene. Oh, banyak jawapan. Okey, Eugene Law kata, anda tengok ruangan chat. Okey, ini jawapan Eugene Law. Okey, kita tengok jawapan Liza pula. Okey, Liza. Okey, Liza pun kata, okey, tindakan Warner Brooke ni bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey, bagus. Okey, apa jawapan yang Liza yang lain? Okey, Warner Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, lagi setelah Gerard McBrien menggunakan muslihat. Okey, jadi ini jawapan anda. Okey, betul lah. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang kita tengok satu lagi bentuk penentangan. Okey, bentuk penentangan. Okey, jadi penduduk Sarawak menentang. Jadi apa bentuk penentangan mereka? Apa cara yang mereka gunakan? Okey, anda tengok ini. Okey, anda tengok di sini. Okey, satu, mengadakan persidangan. Okey, sorry. Okey, mengadakan persidangan. Mengadakan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan daripada seluruh Sarawak. Okey, siapa yang mengisytiharkan, siapakah yang mengadakan persidangan ini? Menganjurkan, okey, Johari Anand dan Syakawi Osman dia menganjur persidangan ini dihadiri oleh perwakilan daripada seluruh Sarawak. Okey, jadi objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi, okey, menentang penyerahan Sarawak. Jadi antara pertubuhan yang menyertai persidangan ini adalah PPM, BPS, PKPMS, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putra. Jadi ia disertai oleh pelbagai persatuan bertubuhan. Jadi pertubuhan yang menyertai persidangan ini pelbagai. Okey. Okey, lepas itu cara yang kedua adalah mengadakan demonstrasi. Okey. Jadi demonstrasi diadakan ketika kedatangan Governor pertama Sarawak, Charles Arden Clarke di Astana Sarawak. Okey.
Jadi demonstrasi ini diketuai oleh siapa? Datuk Patigi Abang Haji Agilah. Okay. Dan demonstrasi ini disertai oleh 16 persatuan Melayu. Dan mereka mendesak British berundur dari Sarawak. Okay. Jadi semasa demonstrasi, okay, mereka memaparkan sepanduk dan poster anti penyerahan. Okay. Lagi satu, demonstrasi juga diadakan di Sibu. Serta kawasan-kawasan lain. Okey, gambar. Okey. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan tunjuk perasaan dan demonstrasi. Okey, yang ketiga adalah ini, meletakkan jawatan beramai. Okey, meletakkan jawatan beramai-ramai. Khasnya kaki tangan. Okey, jadi kaki tangan Sarawak pada masa itu mereka meletakkan jawatan beramai-ramai. Okey. Kaki tangan ini terdiri daripada pegawai pemerintahan awam dan guru. Okey. Jadi pada masa itu British, mengapa mereka letak jawatan? Okey, pada masa itu British bertindak mengeluarkan Pekeliling nombor 9. Okey. Nombor 9 melarang pegawai pegawai awam menyertai gerakan anti penyerahan. Jadi sebanyak 409 409 kaki tangan kerajaan meletak jawatan, termasuklah guru, petugas di pos, telegraf, jabatan mering, kastam, perubatan dan kesihatan, pencetakan, jabatan tanah dan ukur, jabatan kerja raya, bomba dan pembedaraan. Lepas tu 56 orang pelajar mata perguruan Melayu Sarawak bertindak menamakan pengajian mereka sebagai bantahan terhadap Pekeliling nombor 9. British keluar Pekeliling nombor 9, kata tak boleh menyertai gerakan anti penyerahan. Reaksi kaki tangan kerajaan adalah meletakkan jawatan yang para pelajar pula menamakan pengajian, sebagai tanda protes. Ini nombor 3. Nombor 4, bantahan golongan wanita. Jadi siapakah golongan wanita yang menentang penyerahan ini? Kita ada Cikgu Lily Abewen. Ini gambar dia. Cikgu Lily Abewen, ketua kaum ibu, adalah seorang cikgu. Kita ada Hajar Sipa Tuanku Uthman, Dayan Fauzia, Cikgu Ajiba Abu. Jadi wanita juga menentang penyerahan. Mereka sanggup pergi rumah panjang dan mengadakan kempen kesedaran. Okey, jadi sekarang kita tengok nombor 5 menggunakan ABBA. ABBA seperti apa? Utusan Sarawak. Jadi ABBA ini digunakan sebagai saluran bagi menyebarkan tentangan penduduk terhadap penyerahan Sarawak. Jadi dalam ABBA tersebut, kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak ditulis. Dan terdapat juga ulasan berita mengenai tindakan kerajaan British yang menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak. Jadi Anthony Brooke bukan sahaja tidak dapat menjadi Raja Sarawak, dia juga dilarang masuk ke Sarawak. Kesian Anthony Brooke. Lepas itu kita tengok yang ke-6, menulis surat bantahan. Menulis surat bantahan. Mereka juga tulis surat bantahan dan dihantar ke kerajaan British di London, untuk menyatakan bantahan penduduk Sarawak terhadap penjajahan dan penyerahan Sarawak. Pada masa itu 1949, BPS telah menghantar referendum. Mereka juga menghantar referendum dan mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British pada masa itu, Clement Attlee. Selain itu, Anthony Brooke juga menentang penyerahan ini. Melalui sistem perundangan, Anthony Brooke menentang melalui sistem
perundangan. Dia membuat rayuan dan membawa kes ni ke Mahkamah Tinggi, tetapi ditolak, dikalalah. Okey, jadi pemimpin tempatan macam mana mereka menentang penyerang ini? Mereka tulis surat bantahan dan referendum. Okey, macam Malayan Union dulu, mereka pun hantar surat bantahan juga. Okey, kita tengok ada persamaan dengan Malayan Union kau. Okey, kalau Malayan Union macam mana mereka menentang British? Mereka buat demonstrasi, rapat umum. Okey, secara besar-besaran. Okey, Sarawak pun sama. Okey, Malayan Union ada pelipatan wanita. Okey, di Sarawak pun sama, ada pelipatan wanita juga. 3, menghantar surat bantahan. Okey, Malayan Union. Okey, Sarawak pun sama, menghantar surat bantahan. Menulis surat khabar, Malayan Union. Sarawak pun sama, menulis surat khabar. Okey, jadi sama sahaja. Okey, dan yang ketujuh adalah ini mendubuhkan kumpulan Rukun 13. Okey, Rukun 13. Okey, jadi ini adalah pemimpin Rukun 13 ini. Ini adalah kumpulan golongan muda, golongan pelajar, golongan muda. Okey, dan ditubuhkan secara sulit oleh pemimpin PPM, Pergerakan Pemuda Melayu. Sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British. Dan mereka telah membuat satu rancangan untuk membunuh Duncan Stewart, Governor Sarawak. Okey, jadi disebabkan rancangan diadakan untuk membunuh Governor Sarawak itu, Duncan Stewart, berlaku satu peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa sungkit berdarah. Okey, peristiwa sungkit berdarah di mana pada masa itu Rosely Dobbie, anda tengok gambar ini, dia telah menikam Governor Sarawak itu Duncan Stewart. Okey, Duncan Stewart, dan lepas itu Duncan Stewart meninggal dunia di hospital. Okey, peristiwa ini dipanggil sebagai sungkit berdarah. Okey, sungkit berdarah. Jadi pembunuhan Duncan Stewart ini memberikan kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. British menutup. Okey, jadi apa kesan dia? Kesan dia adalah ini: British menindas gerakan anti penyerahan. British tutup pejabat PPM, PKM, PKMS, BPS, Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak, ASAS. Okey, jadi Anthony Brooke juga merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan. Okey, dan apa terjadi kepada Rosely Dobbie serta pemimpin lain? Okey, Rosely Dobbie dan pemimpin lain dikenakan hukuman gantung sampai mati setelah dihadapi salah. Jadi anggota yang lain juga dikenakan hukuman penjara. Jadi pendek kata, gerakan anti penyerahan Sarawak ini menemui kegagalan. Tapi dalam memberi semangat dan kesedaran nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. Jadi selepas itu tertubuhnya parti politik di Sarawak. Okey, jadi inilah gambar Duncan Stewart, Governor British yang kedua yang ditikam. Okey, ini Rosely Dobbie ditangkap oleh tentera British setelah peristiwa sungkit berdarah itu. Okey, boleh? Okey, itu yang menentang. Bagaimana yang menyokong? Okey, bagi mereka yang menyokong okey, bagi mereka yang menyokong okey, yang menyokong ini siapa? Datuk Bandar Haji Abang Haji Mustafa, Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Mereka ini menyokong. Orang okey, orang Cina juga menyokong. Okey, jadi mengapa mereka menyokong penyerahan ini? Tadi yang menentang, ini yang menyokong. Okey, satu, mereka percaya penyerahan ini membolehkan Sarawak dimajukan sebab Sarawak mengalami banyak kemusnahan selepas Perang Dunia Kedua. Jadi penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dari segi apa? Politik, perhubungan, perdagangan, pertanian dan pendidikan, kesihatan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Okey. Yang kedua, mereka juga percaya bahawa
Penyerahan ini dapat memajukan penduduk tempatan. Jadi golongan pro penyerahan maksudnya menyokong penyerahan. Mereka menubuhkan YMA. YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Jadi YMA ini membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan. Dan menuju kepada bidang pelajaran agama dan sukan. Yang ketiga, mengapa mereka menyokong penyerahan tersebut? Sebab penyerahan tersebut membolehkan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam dan kerajaan diadakan. Jadi ramai golongan intelektual di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Dengan ini, British mendakwa British akan memberi taraf berkerajaan sendiri kepada penduduk Sarawak. Jadi pendek kata, Sarawak bertukar menjadi tanah jajahan. Boleh? Bagaimana pula dengan Sabah? Tadi Sarawak kan, bagaimana dengan Sabah? Sabah macam mana? Sabah pun selepas Perang Dunia Kedua kita ada BMA, Pentadbiran Tentera British. Untuk mengembalikan ketenteraman. Sabah pun ada. Jadi mengapa SBUB Sabah adalah bawa SBUB Mengapa SBUB menyerahkan Sabah kepada British? Apa faktor penyerahan dia? Faktor penyerahan dia. Satu, memenuhi kepentingan British. Memenuhi kepentingan British. Sebab Sabah ini adalah sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan. Jajahan sebab pada masa itu British telah memberi kemerdekaan kepada beberapa negara seperti India, Burma. Jadi Sabah ini berpotensi untuk menjadi pengganti. Pengganti kepada jajahan yang merdeka itu. Sebab Sabah ini dia membekalkan sumber bahan mentah. Contohnya kayu balak. Dan merupakan kawasan pasaran kepada barangan British. Dua, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Pada masa itu di bawah SBUB Sabah adalah negeri naungan. Dan British menguasai hubungan luar dan pertahanan Sabah. Jadi ini menyebabkan SBUB mengambil keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British. Sebab semasa SBUB menitah Sabah, British sudah pun British sudah pun menguasai hubungan luar dan pertahanan Sabah. Jadi logiklah Sabah diserahkan kepada British. Lagi satu sebab mengapa Sabah perlu diserahkan kepada British. Ini sebab ketiga dalam masalah kewangan SBUB. Sebab kita tahu kan, masa Perang Dunia Kedua, banyak benda rosak, banyak harta benda rosak. Jadi sebelum Jepun meninggalkan Sabah, Jepun telah memusnahkan kemudahan-kemudahan di bandar-bandar Sabah seperti Jasutan, Kudat dan Sandakan. Jadi kerosakan ini memerlukan kos yang besar. Baiki kerosakan ini kos dia besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB untuk membangunkan Sabah. SBUB ini semua sebuah syarikat sahaja. Jadi mereka kekurangan sumber wang ataupun kekurangan dana. Jadi mereka bersetuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British. Jadi anda boleh lihat gambar di sini Sabah Sandakan sebelum dibom oleh tentera Jepun, Sandakan selepas dibom oleh tentera Jepun. Banyak beza dia. Jadi nak bangun balik memerlukan masa, kos yang banyak. Jadi penyerahan Sabah kepada British juga disebabkan, ini nombor 3 kan, juga disebabkan oleh apa? Faktor-faktor seperti nombor 4 itu pemulihan ni nombor 4
pemulihan prasarana akibat kemusnahan oleh tentera Jepun. Ini yang keempat, pemulihan prasarana. Prasarana ni maksudnya infrastruktur, banyak yang rosak. Dan lagi satu adalah untuk memelihara kepentingan British di Sabah. Jadi kita ada nombor 4. Ini adalah nombor 5. Jadi pelajar ulang balik, apakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Tulis dalam ruangan chat, apakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Apa faktor dia? Anda bagi saya 3 faktor pun cukup. Tulis dalam ruangan chat, apakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Tulis dalam ruangan chat, mengapa Sabah pula diberikan. Eugene dengan Lee Shooting, Lee Membiao telah bagi jawapan. Eugene kata pemulihan prasarana akibat daripada kemusnahan oleh tentera Jepun. Sama dengan Lee Shooting. Lee Shooting pun bagi benda yang sama. Lee Membiao pun bagi jawapan yang sama. Pemulihan prasarana akibat daripada dimusnahkan oleh tentera Jepun. Kita letak jawapan di sini ya. Pemulihan prasarana akibat daripada kemusnahan oleh tentera Jepun. Lagi satu lah ini. Masalah kewangan SBUB. Masalah kewangan SBUB. Masalah kewangan SBUB. Dan lagi satu, Lee Membiao juga bagi jawapan ini ya. Demi kepentingan British di Sabah. Jadi sekarang kita tengok apa reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan ini. Adakah mereka menentang? Adakah mereka menentang? Adakah mereka menyokong? Jadi reaksi ini macam ni. Kalau Sabah, kalau tanah Melayu apabila British memperkenalkan Malay Union, ditentang. Sarawak, apabila Sarawak diserahkan kepada British, penduduk Sarawak menentang. Sabah macam mana? Sabah tidak. Kalau Sabah, penentangan dia tidak mendapat penentangan. Kalau Sabah, kalau Sabah dia tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan. Kerana sebab-sebab berikut. Satu adalah ini. Satu, dasar British. Dasar British. Apa dasar British? British menindas kegiatan berpersatuan. British pada masa itu dia tidak menyokong kegiatan berpersatuan. Jadi kita ada persatuan-persatuan seperti PAS-PAS, BARIP, pemimpin-pemimpin ini. Tapi persatuan pada masa itu persatuan ini ditubuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik Bumiputera. Jadi British pada masa itu dia khawatir pengaruh pemimpin akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. Jadi apa British buat? Untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini. Dan British juga memindahkan ahli yang aktif ke bandar lain. Jadi akhirnya kegiatan berpersatuan ini jadi lemah kerana mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin. Sebab pemimpin persatuan telah ditawarkan jawatan oleh British dan lagi satu dipindahkan ke bandar lain. Di akhirnya persatuan-persatuan di Sabah ini terkubur sahaja sebab tak ada pemimpin yang berkemuliaan yang masalah kewangan. Jadi anda boleh lihat di sini ya. Pelajar ini dalam buku teks anda lihat 116. Tengok mereka telah dihantar berkursus, mereka telah dihantar bekerja. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang dipindahkan ke Labuan. Pindahkan ke Jerseyton, ditukarkan ke Jerseyton, ditukarkan ke Tawau dan Sandakan. Jadi yang kedua. Satu tadi apa?
British menindas kegiatan berpersatuan. Okey, yang kedua adalah ini. Okey, British menghadkan peluang dalam pentadbiran. Okey, menghadkan peluang dalam pentadbiran. Okey, jadi dasar British menghadkan peluang kepada penduduk dalam pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Jadi dasar British yang menyebabkan perkembangan nasionalisme di Sabah ini agak perlahan. Okey, jadi tiada penentangan penyerahan yang berlaku. Okey, lagi satu adalah ini. Lagi satu sebab adalah ini. Mengapa tiada penentangan? Sebab kepentingan sosio-ekonomi penduduk tempatan. Jadi penyerahan Sabah ini dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Dan penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Jadi kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan tersebut. Sebab pada fikiran mereka, penyerahan ini sebenarnya baik, membantu ekonomi. Lagi satu sebab mengapa tiada penentangan adalah mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Mereka tidak faham. Sebab dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme. Jadi kita tengok beberapa soalan. Jadi anda cuba jawab. Okey, ini soalan objektif. Okey. Ini tentang penyerahan, cuba jawab objektif. Okey. Jadi kerajaan British telah mendesak Warner Brooke untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Mengapakah British begitu berminat untuk menguasai Sarawak? Okey, apa jawapan dia? Memulihkan keamanan, kepentingan pelaburan, melancarkan pentadbiran, mengukuhkan pertahanan. 15, apa jawapan dia? Okey, tolong tulis dalam ruangan chat. Lihia kata B, Eugene kata B, Lin Shooting kata A. Ya, dia kata A. Okey, Gabriel Wong pun kata B. Okey, Lin Shooting dia tukar ke B. Ya, jawapan dia adalah ini. Kepentingan kepentingan pelaburan. Okey, jawapan dia adalah B ya. Sebab British, lagi satu, sebab British ingin menguasai ekonomi ataupun sumber alam di Sarawak. Okey, kaya dengan petroleum. Okey, lagi satu adalah ini. Okey, British bercita-cita menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahannya. Mengapakah British ingin menguasai Sarawak? Okey, sama seperti di atas. Okey, apa jawapan ini pula? 1, menguasai ekonomi Sarawak. 2, menjamin kepentingan pemuda Eropah. 3, menguasai jalan perdagangan antarabangsa. 4, menjadikan Sarawak pangkalan tentera British. Okey, 16. Apa jawapan dia? Okey, kita dah ada jawapan. Okey, Liza kata A, Eugene A, Gabriel A, Yap Fomfat A. Ya, jawapan dia adalah A. 1 dengan 2. Menguasai ekonomi Sarawak, jamin kepentingan pemodal. Okey, bagus. Okey, 12. Tadi adalah sebab kerajaan British. Mengapa kerajaan British nak serah Sarawak kepada British. Okey, sekarang kita tengok Warner Brooke pula. Okey, mengapa Warner Brooke yang nak menyerahkan Sarawak kepada British? Apa? Okey, A, perpecahan penduduk. B, janji dengan penduduk. C, desakan penduduk tempatan. D, ketiadaan pewaris yang layak. Okey, 17. Apa jawapan dia? Okey, D. Yang keempat, Lee Shooting, KPC, Eugene Law. Okey, Lihia, Gabriel. Okey, semua kata D ya. Okey, jawapan dia betul. Di ketiadaan pemimpin waris yang layak sebab Warner Brooke dia anggap Anthony Brooke tidak layak. Okey, 18. British telah menghantar wakil parlimennya iaitu Rhys William dengan Rhys William dengan Gamers untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak tentang penyerahan Sarawak kepada British. Apa hasil tinjauan tersebut? Okey, orang Melayu menyokong. Sebahagian besar rakyat Sarawak tidak bersetuju. Sarawak setuju mengekalkan taraf Sarawak sebagai negeri naungan. Terdapat penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan.
Okey, jadi apa jawapan dia? Okey, kita dah ada jawapan ah. Bukan bukan. Hanya jawapan dia lebih kepada sorry saya salah tengok. Ya, jawapan dia D. D. Okey, D. Saya salah tengok ah. Jawapan dia D. Okey, terdapat penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan. D salah. D sepatutnya sebahagian besar Sarawak, sebahagian besar rakyat Sarawak tidak bersetuju. Jadi bukan B ya, tapi D. Okey, saya yang salah tengok tadi. Okey, 4.5. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Okey, jadi apakah faktor penentangan Sarawak ini? Okey, apa jawapan dia? Okay, Lee Boon Biao, Gabriel kata A, Eugene kata A. Ya, betul. Tindakan Warner-Brooke bertentangan dengan Perlembagan 1941 dan Warner-Brooke mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey, bagus. Okey, dan soalan terakhir ya. Ada lagi. Saya pilih sebab 150. Okey. Ini. Apakah surat khabar yang digunakan untuk mengkhabarkan, menyebarkan penentangan Sarawak terhadap British penyerahan tersebut? Okey, D, utusan Sarawak, bagus. Okey, Rosli Dobi. Okey, jadi tokoh di atas dia telah bunuh Duncan Stewart dan mencetuskan kemarahan British. Apakah tindakan British terhadap peristiwa tersebut? A, membiarkan gerakan anti penyerahan diteruskan, dihantar ke London, ditawarkan bekerja dengan kerajaan, menindas gerakan anti penyerahan. Apa jawapan dia? Ya, semua pilih D. Okey, menindas gerakan anti penyerahan. Okey. Jadi itu sahaja hari ini sebab dah 1.50. Okey. Jadi sebelum anda tinggalkan kelas hari ini, anda tolong isi link kehadiran. Bagi yang sudah isi, anda boleh tinggalkan. Yang belum isi, anda tolong isi. Baru 27 orang yang isi ya. Okey, tolong isi link kehadiran pada ruangan chat. Dan lepas itu anda boleh tinggalkan dan makan tengah hari. Okey, jadi sekian, terima kasih.